warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ustazah Nurul akan sambung pelajaran fiqah, pelajaran kedua iaitu khutbah Jumaat. Okey, kat sini murid-murid akan dapat menyatakan pengertian dan maksud khutbah Jumaat, dapat menyenaraikan rukun khutbah Jumaat, menyatakan syarat sah khutbah Jumaat, menyenaraikan sunat ketika khutbah Jumaat, dan akhir sekali para pelajar akan dapat menyatakan hikmah daripada khutbah Jumaat. Okey, cuba kita tengok. Yang pertama ni kita akan belajar pengertian khutbah Jumaat. Okey, kat sini ada situation antara murid dan guru. Okey, Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan khutbah Jumaat? Ustaz pun jawab, khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran dibaca sebelum solat Jumaat. Ustaz, apakah hukum membaca khutbah sebelum solat Jumaat? Hukum membacanya adalah wajib. Okay, kiranya kalau sebelum solat Jumaat tu tak ada khutbah, kiranya tak boleh. Dia dapat dosa lah, sebab dia kena ada khutbah sebelum solat Jumaat tu. Perlu dibaca khutbah. Okey, akhir sekali, adakah khutbah Jumaat mempunyai rukun dan syarat? Ya, ada. Okey, kita revise balik. Maksud khutbah Jumaat tadi apa? Syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran dibaca sebelum solat Jumaat. Okey, nasihat dan pengajaran sebelum solat Jumaat. Okey. Syarat sah khutbah Jumaat. Okey, syarat sah. Khatib hendaklah seorang lelaki. Maksud kat sini tak boleh perempuan, kena lelaki. Okey, khatib membaca dengan berdiri. Khatib hendaklah duduk sebentar antara dua khutbah. Maksudnya lepas dia habis baca khutbah pertama, dia duduk sebentar sebelum dia baca khutbah kedua. Okey, seterusnya khatib hendaklah menutup aurat. Dia tak boleh baca khutbah pakai seluar pendek ke, tak boleh. Macam kalau lelaki, aurat dia daripada mana sampai mana? Daripada pusat hingga lutut. Tapi boleh ke kalau dia nak pakai kain je? Mestilah tak proper. So dia kenalah jubah, serban macam kita tengok kat TV tu. Okey, macam kalau lelaki macam kita tengok dekat masjid. Okey. Seterusnya, khatib suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat. Maksudnya dia bersih daripada semua aspek lah. Khatib suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, seterusnya khatib hendaklah berkhutbah dengan suara nyaring. Tak boleh bagi khutbah macam Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh macam tu. Dia kena dengan suara yang nyaring, suara yang lantang, biar semua orang dengar. Okey, rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab. Khutbah disampaikan pada waktu zuhur. Khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat, berturut-turut antara khutbah dan solat Jumaat. Maksudnya berdiri. Tak boleh selang dengan tiba-tiba nak buat jamuan makan dululah lepas khutbah tu. Tak boleh. Lepas tu khutbah didengar sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang wajib solat Jumaat. Seperti mana yang kita dah belajar pada pelajaran yang lepas, solat Jumaat kena at least ada 40 orang lelaki. Okey, yang cukup syarat. Okey. Seterusnya, rukun khutbah Jumaat. Okey, rukun dia apa? Rukun ni dia punya, kalau kita panggil dia macam kafiat, tapi kafiat yang wajib, yang kena ada. Okey. Yang pertama, first kena puji Allah dalam khutbah pertama dan kedua dengan lafaz Alhamdulillah. Selalu kalau kita dengar orang mula baca Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, tu dia memuji Allah dulu. Sebenarnya kalau kita berdoa ke apa, kita kena puji Allah dulu. Okey, seterusnya membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah pertama dan kedua sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Kan dia ada selawat yang panjang, tapi yang ini adalah selawat yang paling ringkas, yang paling pendek. Itu sebab kita sebagai umat Islam mudah je sebenarnya kita nak dapat pahala. Sebab selawat ni pendek je, tak perlu pun kita nak hafal panjang-panjang untuk dapat pahala. Kita baca je Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dah dapat pahala. Okey, seterusnya memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua.
Seterusnya, membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna sama ada dalam khutbah pertama atau kedua. Kat sini tak kisahlah nak baca satu ayat yang full tu kat khutbah pertama ataupun yang kedua. Dan akhir sekali berdoa pada khutbah kedua. Okey, cuba tengok yang seterusnya, nombor 4, perkara-perkara sunat ketika berkhutbah. Okey, kat sini bila benda ni dah nama pun sunat, bila kita buat satu benda ni kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita dapat dosa ke? Tak dapat pun, kita tak dapat apa-apa. Okey, tengok yang nombor 1, khatib berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Okey, jadi kalau kat satu tempat tu tak ada macam kerusi ke, memang contoh kat masjid tu tak ada apa-apa peralatan yang boleh kita duduk atas. Contoh macam kalau kerusi, imam maafkan Ustazah, khatib boleh je berdiri atas kerusi tu sebab nak tinggi kan. Tapi macam kalau apa-apa barang pun tak ada, so tak apa kalau khatib tu berdiri kat depan macam tu. Seterusnya, membaca khutbah dengan terang dan fasih. Kalau tegak-gagap pun tak jadi kesalahan, tapi lebih baik sebab kita nak bagi orang dengar apa nasihat yang kita nak sampaikan. Jadi lebih baik kita, kalau nak memilih khatib tu, kita kena pilih orang yang boleh bercakap fasih, yang masyi macam tu. Okey. Seterusnya, memandang kepada para jemaah, memberi salam sebelum berkhutbah. Khatib duduk sebentar selepas memberi salam. Khatib menyampaikan khutbah secara tertib. Dan akhir sekali, khatib memegang tongkat ketika berkhutbah. Kat sini kita kena ingat benda ni bukan wajib, benda ni adalah sunat. Bila kita buat ni, kita dapat pahala lebih. Macam tu. Okey, seterusnya, hikmah khutbah Jumaat. Okey, hikmah dia apa? Dapat meningkatkan keyakinan terhadap syariat Islam. Okay, disebabkan apa benda yang disampaikan, perkara-perkara yang disampaikan dalam khutbah tu adalah berkaitan dengan agama Islam. Jadi secara tak langsung kita dapatlah meningkatkan keyakinan kita terhadap syariat Islam tu sendiri. Seterusnya, dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Perasan tak kalau kat khutbah orang akan cakap ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini dia akan menyebabkan semua orang macam sedar, terjadi niat balik untuk kita lebih bertakwa kepada Allah, lebih buat banyak lagi ibadah kepada Allah. Okey, dapat nasihat dan pengajaran daripada isi khutbah. Kita dengar khutbah, kita bukan dengar saja-saja je, kita kena ambil pengajaran, ambil iktibar. Kita kena dengar, bukan kalau selalu kita tengok orang-orang lelaki pergi khutbah, dia tidur. Waktu tu lah kononnya nak rehat, tapi salah. Sepatutnya kena ambil peluang tu, kena dengar apa yang disampaikan oleh khatib tu. Okey, seterusnya, dapat mengetahui hal ehwal semasa. Okey, kat sini seperti yang apa yang saya tahu, bila sesuatu khutbah tu dibaca, kebanyakan isi-isi dalam tu adalah perkara yang berkaitan dengan hal isu semasa. Maksudnya apa masalah-masalah Islam sekarang, apa benda yang jadi apa kita panggil, masalah yang dipertikaikan oleh orang semasa. Jadi kalau kita dengar khutbah setiap minggu, kita mungkin akan tahulah lebih lanjut mengenai hal ehwal semasa. Okey, tahukah anda waktu doa mustajab adalah ketika khatib duduk antara dua khutbah? Amalkan sentiasa diam, mendengar dan menghayati khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib. Okey, setakat ni Ustazah akhiri Ustazah punya pengajaran sampai sini saja dulu. Nanti Ustazah akan sambung kemudian. Okey, setakat ni itu saja.